بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama-sama dalam kursus umrah yang dianjurkan oleh Jabatan Latihan Pesada Global Holidays. Jadi matlamat kita hari ini, insya-Allah kita ingin mempelajari secara umum berkaitan dengan umrah. Yang mana dalam kursus malam ini, insya-Allah saya akan tunjukkan gambar-gambar yang mana kemungkinan tuan-tuan dan puan-puan akan nampak di depan mata tuan-puan ketika tuan-puan pergi ke Tanah Haram nanti, insya-Allah. InsyaAllah malam ini kita hanya akan boleh cover berkaitan dengan secara umum sahaja berkaitan dengan khusus umrah, berkaitan dengan umrah ini. Maknanya kita dalam masa 2 jam setengah ni kita tak dapat nak cover semua. Contohnya berkaitan dengan perbahasan yang detail, dalil-dalil daripada Quran dan hadis. Memang tak sempat nak habiskan dalam masa 2 jam setengah. Jadi macam contohnya seperti sunat-sunat umrah, doa-doa apa yang nak dibaca itu tuan-tuan kena rujuk dalam buku lah. Baik, kita mulakan kursus malam ni, insya-Allah. Ibadah umrah ini ialah satu ibadah yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyempurnakannya. Qala Allah Ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah kalian ibadah haji dan umrah kerana Allah. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan umrah. Jadi dengan sebab itulah orang Islam berusaha untuk pergi ke Tanah Haram untuk menunaikan umrah dan haji. Jadi dalam perjalanan umrah ini, kita daripada Malaysia, kita akan pergi ke Tanah Haram, kemudian melakukan ibadah umrah di sana. Yang mana ibadah umrah ni terdiri daripada beberapa rukun. Seperti mana yang kita belajar dalam solat. Solat pun ada beberapa rukun. Begitu juga dengan umrah. Umrah pun ada rukun-rukun yang perlu kita penuhi supaya ibadah umrah kita diterima. Jadi dalam ibadah umrah ini, kita akan usaha untuk menyempurnakan 4 rukun umrah. Dan kita juga akan usaha untuk kalau kita mampu, kita nak cuba buat juga sunat-sunat umrah. Dan kita daripada Malaysia, kita akan pergi ke Tanah Haram selama beberapa hari, yang mana perjalanan daripada Malaysia ke Tanah Haram sama ada melalui Madinah dahulu ataupun melalui Jeddah. Yang mana sekarang ni kita bertolak ke Tanah Haram
dengan menaiki kapal terbang. Kalau zaman dulu, zaman kapal air dulu, mereka akan melalui pelabuhan Jeddah dan akan melalui satu tempat yang mana tempat itu ialah tempat untuk memulakan ibadah umrah di negeri Yaman yang dinamakan Yalamlam. Yang mana kita akan belajar dalam khusus malam ni, insya-Allah. Jadi ini adalah gambaran perjalanan kita daripada KLIA, kemudian kita pergi ke Madinah, kemudian kita akan bermalam di Madinah. Biasanya sekarang ini 5 malam di Madinah. Kemudian pada hari yang kelima kita akan bergerak untuk menunaikan umrah. Ketika di Madinah kita belum lagi menunaikan umrah. Pada hari yang kelima kita bersiap-siap untuk menunaikan umrah. Kita juga perlu mengenakan pakaian ihram dan kita akan singgah di satu tempat yang namanya Dzulhulaifah ataupun Bir Ali. Jadi kawasan ini ialah Dzulhulaifah ataupun Bir Ali ini ialah tempat permulaan umrah bagi sesiapa yang pergi ke Mekah melalui Madinah. Tadi saya sebut tadi orang dulu-dulu mereka melalui satu tempat yang namanya Yalamlam sebab mereka masuk ke Mekah melalui Yaman, melalui perairan Yaman. Akan tetapi kita sama ada kita akan masuk melalui Madinah ataupun kita akan masuk melalui Jeddah. Dan slide ini yang saya tunjukkan, yang tuan-tuan nampak ni, ialah perjalanan apabila kita masuk melalui Madinah dahulu. Kemudian apabila kita sampai di Dzulhulaifah, kita akan bersiap-siap dan akan mula berniat untuk umrah. Bagaimana kalau kita nak solat, kita akan memulakan solat kita dengan kita duduk, kita berdiri di satu kawasan yang menghadap Kaabah, kemudian kita bertakbir. Umrah pun ada permulaan dia, iaitu kita kena pergi ke tempat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, iaitu antaranya Dzulhulaifah. Kita pergi dekat situ, lepas tu dekat situlah kita memulakan ibadah umrah kita. Kemudian daripada Dzulhulaifah, kita akan terus menuju ke Mekah. Yang mana bila sampai di Mekah, biasanya kita akan check in hotel dulu dalam keadaan kita berpakaian ihram. Kemudian kita tinggalkan barang-barang kita dekat hotel sebab perjalanan daripada Dzulhulaifah ke Kaabah lebih kurang 4 jam. Kemudian selepas di hotel nanti kita akan pergi ke Kaabah untuk tawaf. Lepas tu kita akan pergi ke Bukit Safa untuk ibadah sa'i. Kemudian kita akan bertahallul. Selepas selesai sa'i, kemudian kita selesailah ibadah umrah. Dan berbaki lagi biasanya kalau dengan Persada Global Holidays 5 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Jadi pada hari pertama di Mekah tu biasanya dah selesai ibadah umrah. Kemudian selepas ibadah umrah, 5 hari yang berbaki itu adalah pergi ke ziarah lah. Ziarah ke tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pihak Persada. Selepas 5 hari, pada hari yang ke-10 tu, jemaah akan bersiap-siap untuk balik melalui kapal terbang, lapangan terbang di Jeddah, sama ada di Jeddah ataupun patah balik pergi ke Madinah, kemudian balik ke
Kuala Lumpur. Jadi ini salah satu laluan rakyat Malaysia daripada Malaysia pergi ke Tanah Haram, kemudian balik semula ke Malaysia. Ini laluan daripada Kuala Lumpur, kemudian kita masuk Madinah dahulu, kemudian daripada Madinah kita pergi ke Mekah, selesaikan ibadah umrah, kemudian balik sama ada melalui Jeddah. Kalau yang ini, laluan ini melalui Jeddah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ibadah umrah ni dia taklah memakan masa selama 10 hari. Walaupun perjalanan kita daripada Malaysia sampai sana kemudian balik ke Malaysia semula, keseluruhannya lebih kurang 10 malam, tetapi ibadah umrahnya hanya beberapa jam sahaja. Hanya beberapa jam sahaja. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan berusaha untuk menunaikan 4 rukun umrah. 4 rukun umrah, iaitu ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat tahallul. Dan ihram ni seolah-olah nombor 1 ni lebih kurang macam kita takbir untuk solat, Allahu Akbar, maka mulalah ibadah solat. Sama juga macam puasa. Kita makan waktu sahur, kemudian kita masuk waktu subuh, bermulalah ibadah puasa. Kemudian masuk waktu maghrib, berakhirlah ibadah puasa dan untuk sehari. Okey. Sama juga macam solat. Bila kita bagi salam je, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesailah ibadah solat kita. Umrah pula, kita mula dengan ihram, berpakaian ihram, niat untuk masuk umrah. Kemudian kita tawaf sebanyak 7 pusingan. Kemudian kita sa'i 7 pusingan. Selesai sa'i, kita bertahallul. Tahallul ni umpama salam dalam solat. Selesai saja salam, selesailah solat. Selesai saja tahallul, selesailah ibadah umrah. Okey. Jadi taklah susah mana ibadah umrah ni, insya-Allah. Ini adalah gambaran jemaah umrah yang sedang berihram, berpakaian ihram dalam bas ni. Jadi jemaah ni sedang menuju ke Tanah Haram dengan menaiki bas. Mereka berpakaian ihram. Yang lelaki 2 helai pakaian, sehelai untuk menutup bahagian atas, sehelai lagi untuk menutup bahagian bawah. Okey. Jadi untuk sesiapa yang masuk melalui Madinah, beginilah keadaannya. Mereka akan bersiap-siap dengan pakaian ihram, kemudian menaiki bas dari Madinah menuju ke Mekah dalam keadaan yang macam inilah. Okay, daripada Madinah, ini peta Madinah. Nampak ni Masjid Nabawi dekat sini. Setelah berada di Mekah 5 hari, pada hari yang kelima tu, kita akan bersiap-siap untuk menuju ke Mekah. Yang mana para jemaah sekalian akan diberitahu oleh mutawif atau petugas untuk bersiap-siap. Bersihkan badan dahulu, kemudian bersihkan apa-apa yang perlu dibersihkan, pakai wangian untuk yang lelaki. Itu semua
akan dilakukan di hotel sebelum bertolak menuju ke Mekah. Dan selepas kita bertolak daripada Madinah, kita akan singgah di Zulhulaifah. Kita mesti kena memulakan ibadah umrah kita di Zulhulaifah. Kita tak boleh nak mulakan ibadah umrah kita dari Masjid Nabawi. Tak boleh mulakan ibadah umrah kita dari Madinah. Sebab Nabi SAW telah menetapkan 5 tempat untuk memulakan umrah, yang mana kita panggil tempat ni miqat, tempat untuk memulakan umrah. Rakyat Malaysia biasanya akan melalui 2 daripada 5 ni. Kebiasaannya sama ada melalui Zulhulaifah kalau mereka masuk dari Madinah, ataupun satu lagi daripada Qarnul Manazil, yang mana saya akan tunjukkan dalam slide malam ini, insya-Allah. Jadi setelah kita bersiap-siap di hotel, kita pun akan naik bas menuju ke Zulhulaifah. Okay. Perjalanan ke Zulhulaifah lebih kurang 20 minit. Ini ialah Masjid Miqat Zulhulaifah, ataupun dikenali juga nama kawasan ni ialah Masjid Bir Ali. Jadi kawasan ni Nabi SAW telah tentukan kawasan ni sebagai tempat memulakan ibadah umrah. Nabi SAW bila melakukan ibadah umrah, baginda dan para sahabat bertolak daripada Madinah, baginda akan berhenti di Zulhulaifah. Dan di Zulhulaifah inilah baginda SAW membuat persediaan untuk memulakan ibadah umrah, iaitu contohnya mandi, kemudian memakai wangian. Diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah meletakkan wangian di tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam di Zulhulaifah inilah tempatnya. Jadi kita juga disunatkan kepada kita untuk meniru macam mana Rasulullah SAW buat ni. Maknanya kita sebelum kita memulakan ibadah umrah, kita bersihkan tubuh badan kita. Cumanya kita tak dapat nak tiru kadang-kadang. Biasanya lah, kalau kita yang daripada Malaysia dan kita ikut travel agency, kebiasaannya kita tak dapat nak mandi di sini. Rasulullah SAW mandi di sini, tapi kita tak dapat nak mandi di sini. Sebab disebabkan oleh kekangan masa biasanya. Jadi biasanya pihak travel agency seperti Pesada Gold Holidays contohnya, kami akan minta para jemaah untuk mandi di hotel di Madinah. Jadi walaupun kita tak dapat untuk mandi di sini, insya-Allah kita niat agar mudah-mudahan kita dapatlah pahala sunat, salah satu daripada pahala sunat umrah ini. Kemudian mewangikan badan. Contohnya untuk lelaki lah. Untuk perempuan dilarang memakai wangian, tetapi kalau nak pakai sesuatu yang boleh menghilangkan bau busuk seperti deodoran ke, digalakkan pakai juga dekat sebelum memulakan umrah. Sebab apa? Bila dah mula umrah, mula berihram, kita tidak lagi dibenarkan memakai wangian, bahkan dilarang. Kemudian Rasulullah SAW juga di masjid di sini, Rasulullah SAW suka untuk memulakan ibadah umrah baginda dengan solat 2 rakaat. Apa-apa solat. Ulama kata apa-apa solat. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Yang penting solat. Dan ramai yang memanggil
solat ini sebagai solat sunat ihram. Tapi yang sebetulnya Nabi SAW suka untuk solat sunat di sini. Apa-apa solat sunat, sama ada solat sunat wuduk ke, solat sunat tahiyatul masjid ke, lepas solat tu barulah Nabi SAW memulakan umrah. Ini gambaran Masjid Bir Ali dari atas ataupun Masjid Zulhulaifah nama dia. Nampak tak bas ni? Ada banyak bas ni kan. Ada kalau tuan-puan pergi musim yang musim cuti, ada masa tuan-puan tak sempat pun nak singgah dekat sini. Tuan-puan tak sempat nak singgah dekat sini, jadi beberapa amalan sunat umrah tak dapat nak dilaksanakan. Contohnya solat sunat tu. Nabi SAW dia suka solat sunat di sini dulu sebelum memulakan umrah. Tapi kadang-kadang kita tak dapat nak melaksanakan ibadah sunat itu sebab kadang-kadang terlalu sesak sehingga kan bas pun tak, driver bas tak boleh nak masuk pun dalam ni. Jadi hanya lalu sahaja di kawasan ni dan niat memulakan ibadah umrah. Ini gambaran Masjid Zulhulaifah lagi. Okay, saya tunjukkan sikit untuk orang-orang yang masuk dari kawasan Madinah. Biasanya bas akan berhenti di kawasan ni ataupun di sini. Jadi di sini adalah pintu masuk, di mana dekat kawasan ni ada kedai-kedai. Sini kawasan tempat ambil wuduk dan tempat mandi. Dalam ni tempat solat. Okay. Dan biasanya kita akan singgah di sini dalam 20 minit ke 30 minit. Bergantung pada keadaan dan bergantung pada mengetahui macam mana dia plan. Okay. Ini keadaan dalam masjid daripada atas. Ini kemudahan masjid, iaitu kalau tuan-tuan pergi sendiri, boleh mandi dekat sini, dapat buat ibadat sunat dekat sini dan bersiap-siap dekat sini. Ini gambar dalam masjid. Jarak daripada Zulhulaifah ke Mekah lebih kurang 4 ke 5 jam. 4 ke 5 jam. Okay. Okay. Yang ini pula ialah perjalanan umrah melalui jalan Jeddah. Melalui Jeddah. Maknanya full jet made full ni, Kuala Lumpur, Jeddah. Kita pergi daripada Kuala Lumpur, kita turun di Jeddah. Okay. Kemudian kita balik naik kapal terbang di Madinah sampai Kuala Lumpur. Ini laluan kedua. Dan ada juga dipanggil Cool Jet Cool. Maknanya daripada Kuala Lumpur kita turun ke Jeddah, kemudian sama ada masuk ke Mekah dahulu ataupun daripada Jeddah kita akan pergi ke Madinah dulu. Kemudian daripada Madinah ke Mekah, kemudian daripada Mekah ke Jeddah, kemudian balik ke Kuala Lumpur. Ini beberapa laluan lah. Saya tunjuk untuk malam ni, saya tunjuk 2 laluan sahaja. Okay. Okay, ini jalan laluan yang kedua, iaitu kita daripada KLIA, yang mana kita perlu bersiap-siap di KLIA. Sebab kita akan masuk Mekah dulu. Dan bila kita masuk Mekah dulu, eloklah kita selesaikan umrah kita dahulu. Jadual untuk menunaikan umrah ialah pada hari pertama kita sampai di Mekah.
kalau kita lalu laluan ini. Okay? Kebiasaannya macam itulah. Jadi daripada KLIA, kita akan lalu satu kawasan yang nama dia Qarnul Manazil, iaitu miqat, tempat memulakan ibadah umrah yang juga telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita tak singgah di masjid miqat ni sebab kita akan lalu melalui jalan udara. Okay. Sebab tu saya kata ibadah umrah ni ada ibadah sunat, yang kita boleh buat, dan ada ibadah sunat yang kita tak boleh buat. Contohnya, kalau kita dalam kapal terbang, kita tak boleh nak buat ibadah sunat macam Nabi SAW buat di masjid, di miqat tu. Tapi jangan risau, yang pentingnya kita dapat sempurnakan rukun umrah kita. Ibadah sunat ini sebagai penampung lah. Sebagai penampung. Jadi daripada Qarnul Manazil, kita akan lalu dari atas udara. KLIA akan turun di Jeddah. Kemudian sampai di Jeddah, kita akan naik bas pergi ke Mekah. Dah sampai di Mekah, kita check in hotel, simpan barang-barang. Lepas tu kita turun pergi tawaf. Kemudian dah tawaf 7 kali, kita pergi ke Bukit Safa untuk memulakan sa'i. Kemudian pergi ke Bukit Marwah, atau balik Bukit Safa, Marwah sampai akhir sekali di Bukit Marwah ke-7, kali yang ke-7. Kemudian selesai di Marwah, kita pun bertahalul, selesailah ibadah umrah kita, iaitu pada hari pertama sampai di Mekah. Kemudian kita ada lagi 4 hari di Mekah untuk aktiviti lain seperti ziarah dan memperbanyakkan ibadah tawaf lah. Kemudian daripada Mekah, hari yang ke-5 kita akan bersiap-siap bergerak menuju ke Madinah. Dan kita akan berada di Madinah biasanya 5 hari. Dan kemudian selepas selesai di Madinah, kita akan balik sama ada melalui, kalau laluan ini kita akan naik kapal terbang di Madinah, kemudian balik ke KLIA. Dan ada juga kalau jet pool, maknanya daripada Madinah kita akan naik bas pergi ke Jeddah, daripada Jeddah naik kapal terbang. Okay. Ini 2 laluan yang saya tunjukkan dalam ni, yang biasanya rakyat Malaysia melalui laluan dua laluan ini. Okay, untuk laluan yang kedua, tema umrah dinasihatkan dan diminta untuk membuat bersiap-siap untuk umrah sejak di KLIA lagi. Jadi inilah gambarannya jemaah umrah yang sudah bersiap di KLIA dengan berpakaian umrah, berpakaian ihram. Yang lelaki sehelai kain menutup bahagian atas dan sehelai kain menutup bahagian bawah. Yang ni dia pakai baju t-shirt. Boleh pakai baju t-shirt sebelum ihram, sebelum melakukan umrah. Bila dia sampai di Qarnul Manazil, dia kena tukar baju t-shirt ni dengan pakaian ihram dia yang bahagian atas. Okey. Okey, perjalanan daripada KLIA sampai ke Jeddah lebih kurang 8 ke 9 jam. Lebih kurang 8 ke 9 jam. Sama juga KLIA ke Madinah lebih kurang 8 ke 9 jam. Jadi dalam perjalanan tu, kita akan melalui satu tempat yang namanya Qarnul Manazil. Jadi bila
bila kita dah hampir sampai ke ruang udara Kornul Manazil ni, biasanya pilot ataupun ada pengumuman daripada pihak kapal terbang mengatakan bahawa kita sudah hampir ke kawasan Mekot. 1 jam dari sekarang contohnya. Setengah jam dari sekarang contohnya. Jadi kita pun bersiap-siap untuk niat memulakan umrah di kawasan Kornul Manazil. Jadi kalau kita nak bersiap-siap dalam kapal terbang, itu memang sangat susah. Sebab dalam kapal terbang ni, dekat mana kita nak tukar pakaian, yang lelaki, dekat mana kita nak tukar pakaian ihram. Sebab itu, mesti kena bersiap-siap sejak di KLIA lagi. Sebab nanti takut kita tak sempat nak tukar di atas kapal terbang. Bila sampai di Kornul Manazil, kita pun niat memulakan ibadah umrah dan kita pun berada dalam keadaan ihram dan dalam keadaan umrah. Dan kita akan turun di airport di lapangan terbang Jeddah. Kemudian kita akan ambil bas daripada Jeddah menuju ke Mekah. Daripada darat, jarak Kornul Manazil ni, Miqat Kornul Manazil ni ke Masjidil Haram, ke Kaabah lebih kurang sejam. Sesiapa yang ikut ziarah ke Taif, mereka biasanya akan singgah juga di Miqat Kornul Manazil ni. Ini gambaran Masjid Kornul Manazil. Dan ini adalah masjid terbesar antara 5 miqat tempat memulakan ibadah umrah ni. Ini adalah masjid yang terbesar. Ini gambaran Masjid Kornul Manazil. Ini daripada atas. Masjidnya ini, yang lain ni kawasan parking. Okey. Daripada Jeddah menuju ke Mekah memakan masa lebih kurang sejam dengan bas. Jadi tuan-puan dalam keadaan ihram dalam bas menuju ke Mekah. Yang mana dalam bas tersebut tuan-puan digalakkan untuk memperbanyakkan talbiyah, iaitu salah satu daripada ibadah sunat umrah.